saya simpulkan lah. Saya simpulkan last game. Last game ni kita simpulkan terus. Saya simpulkan. Di antara UMNO, ada yang kata Iswadi, esok ada Tun punya gerakan 7 hari bulan. Sekejap lagi kita cerita, betul ke ada 7 gerakan 17 hari bulan, Anwar akan terciduk, terkantoi, whatever. Cerita pula ada orang kata 15 orang akan lompat daripada Barisan Nasionalis, jatuh kerajaan ini. Saya gelak lah kan. Tak apa, cerita. Dia kata ini akan berlaku, kerajaan akan tumbang. Tuan-tuan, bila perikatan, kita kena faham satu perkara. Perikatan Nasional adalah satu perikatan yang sebenarnya adalah satu perikatan yang ditubuhkan luar tabi'i. Dan yang menubuhkannya pun adalah antaranya adalah seorang pelaku luar tabi'i yang videonya kabur-kabur dikatakan. Jadi tak pelik sebenarnya, sebab dia adalah antara mastermind. Azmi ni adalah antara mastermind pembinaan kerajaan luar tabi'i. Dia tuduh PH ni kerajaan luar tabi'i. Sebenarnya yang luar tabi'i dia orang. Kenapa luar tabi'i? Menteri Besar Kedah, pilihan raya mana yang dia menang sampai dia jadi Menteri Besar Kedah? Muhyiddin Yassin, pilihan raya mana yang dia menang sampai dia boleh jadi Perdana Menteri? So kalau tidak ada pilihan raya, nak menang Perdana Menteri, dia kena menang pilihan raya. Macam Anwar Ibrahim, Mahathir Mohamad. Kalau kita tengok Perdana Menteri sebelumnya, semua melalui proses mengikut tabi'i, normal tabi'i. Yang luar tabi'i, Perikatan Nasional. Jadi bila mereka berada, dah biasa melakukan di luar tabi'i ni tuan-tuan, benda luar tabi'i ni, benda maksiat lah saya boleh kata. Benda luar tabi'i ni benda maksiat. Pengkhianatan ni maksiat. So bila dah biasa buat maksiat, bagi dia dah buat maksiat sekali lagi, nak khianat sekali lagi, benda tu tak boleh. Bagi dia benda tu biasa. Tak ada masalah. Boleh. Sebab itu sekarang ini masih lagi dia bercakap tentang perkara yang sama. Cukup jomlah, kan? Kita akan tumbangkan kerajaan ini tidak lama lagi. 15 orang akan melompat, bla. So bagi dia bercakap benda tu seolah tak ada apa. Di luar bercakap benda luar tabi'i dan bercakap tentang maksiat tu, pengkhianatan tu maksiat tuan-tuan. Khianat tu maksiat. Dan tidak akan ada pengkhianat akan dikhianati. Saya kata dalam live saya, pengkhianat akan dikhianati. Allah sebut bahawa pengkhianat tu akan dapat balasan daripada Allah SWT dunia dan akhirat. Kita tak payah tunggu akhirat tuan-tuan, jauh sangat, lama sangat. Dunia ni kita tengok apa jadi pada Azmin Ali. Tak payah tolak tepi Azmin Ali lah. Azmin Ali pun sebenarnya apa jadi pada dia? Kat mana dia sekarang? Perdana Menteri tak jadi, Presiden tak jadi, parti geng sebelah orang dia pun pecah. Willy Mongin entah ke mana, Ali Biju entah ke mana, Zuraida Kamarudin entah ke mana, geng-geng dia lain pun entah ke mana, dah bertebaran sekarang ini. Mana pergi dia orang semua? Geng-geng pengkhianat yang sebelah orang tu, apa jadi pada dia orang? So akhirnya kita kata geng-geng luar tabi'i ni akan membentuk ketumbukan yang nak lagi tu Arabi. Sebab dia benda tu dia dah giat. Aku dah biasa. Dan bila dia, tuan-tuan, bila dah biasa buat benda luar tabi'i, benda maksiat macam tu, benda menjatuhkan kerajaan yang halal, toiban wal halal lagi ya. Halal dan toiban tu, dah biasa. Dah biasa makan benda haram. Jadi nak buat benda haram sekali lagi itu tak ada isu. Bagi dia normal. Alah, apa ada hal? Jatuh lagi lah. Apa ada hal? Kita pernah buat sebelum ni, kita boleh buat lagi. Apa ada hal? Jadi tuan-tuan fikir, kalau jatuh lagi kerajaan lepas ini tuan-tuan, pertama saya seronok lah. Bukan saya seronok kerajaan tu jatuh, tetapi saya seronok nak bantai lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kita kata, ketahuilah tuan-tuan, bahawa kerajaan maksiat itu, kerajaan luar tabi'i yang akan terbentuk kalau jatuhnya kerajaan ini, adalah kerajaan yang wajib kita tentang. Baik, saya promotekan sikit lakonan saya. Lakonan saya cerita filem pendek sedih raya kali ini daripada TikTok Inspire Malaysia, sebuah agensi Malaysia. So dia buat short film. Saya berlakon dalam cerita itu. Watak, tengoklah nanti. Boleh tengok dekat YouTube hari ini, baru keluar, dilancarkan. Dan saya main sedikit teaser. Saya nak ada
dah lama lah dia tak balik. Awak ni kau, awak tahu kan itu sibuk. Kita ni dah tak lama bang. Abang saya selalu je sakit-sakit. Tak apa. Awak ni dah kenapa? Ubat nak mana ubat? Oh, Aim! Abaikan kita orang. Aim, sini cepat! 5 tahun bang. 5 tahun kau abaikan kita orang. Baik. Yang selebihnya tuan-tuan sendiri boleh tengok dekat YouTube. Sebab saya tak boleh main panjang-panjang, takut nanti copyright issue. Baik. 2 hari lepas saya jumpa Prof Bagus. Dia ajak moreh lah, dia kata, "Is, jomlah kita pergi moreh kejap." Saya pun kata, "Jomlah. Bolehlah saya datang." Saya datang moreh daripada kan, saya pun datang moreh pergi jumpa dia. Agak lewat jugalah dalam I think almost 11 lah, 10.30, 10.40. So jumpa Prof Bagus, semua masuk rumah dia. Itu kita memborak. Ada beberapa orang lah dekat situ. Ada Syamgas, ada beberapa orang lah kawan-kawan kita ada dekat situ. Kita memborak cerita. Antara perkara yang saya bawa lah, antara perkara saya ceritakan pada Prof. Ini open, yang ni saya boleh cerita. Saya kata, Prof, I think Prof tahu. Prof bukan seorang yang tak tahu. Dia tahu. Dia ada eyes, dia ada ears. Dan satu saya boleh bagi tahu, saya boleh cakap pasal Prof ni lah. Dia seorang, dia profesor. Profesor, bukanlah ulung, dia profesor lah. Di dalam sains politik. Seorang yang senior dan lebih berpengalaman mungkin daripada saya. Namun, dia ada satu perangai, dia boleh duduk dan dia boleh, orang kata apa, dia boleh duduk dan dia boleh dengar pendapat kita. Okey, kejap tuan-tuan, saya kena mutekan you all sebab saya tengah live sekarang. Okey. Okey. Apa dia orang aja. Okay, I mute semua. Alright. So jumpa Prof Bagus tadi. Saya jumpa dia dan dia boleh mendengar. Prof ni dia seorang yang boleh dengar apa yang, walaupun dia lebih senior daripada saya, tapi dia boleh dengar pendapat saya. Kan, dia boleh dengar pendapat saya, bukanlah dengar maksudnya dia terima, tapi sekurang-kurangnya dia duduk dan dia dengar. So antara benda yang saya cakap, saya kata, Prof, sekarang ini isunya adalah berkenaan dengan macam mana kita nak susun naratif kita ni. Macam mana kita nak bawa apa yang apa orang kata kerajaan sekarang dibawa kepada rakyat, dan macam mana kita nak gunakan kemudahan yang kita ada untuk kita nak susun atur apa orang kata gerakan kita kata. So detail tu saya tak ceritalah, adalah bendanya secara detail kan. Namun begitu kita kena mengakui daripada segi komunikasi kita, daripada segi penerangan kita agak lemah. Itu kita kena akui. Dan saya cakap, Prof, kami ni, saya, Taufik, Abang Botak, Faizal, TikTokers, Eddie di Facebook, kita kata Mantoba, dan Pak Mus dan sebagainya di YouTube sebagainya. Kami peringkat bawah. Kami ni di peringkat yang, okey, ada berita, kami ambil, daripada berita itu kami akan olah dan kami akan ulas. Tetapi kami tak boleh buat berita. Kata, kami tak boleh buat berita. Saya bagi satu perumpamaan, saya kata. Amerika sebelum dia pergi serang Iraq, 2, 3, 4 bulan sebelum dia serang, itu dia buat cerita tau. Dia katalah macam ni, macam tu, serang, ada Osama bin Laden lah, negara kita akan kena serang lah, itu ini, macam-macam dia buat. Dia buat propaganda. Sampai kan bila serangan terhadap Iraq itu dilakukan oleh Amerika dan juga Britain dan juga Allied masa tu, rakyat tak kata apa. Sampai rakyat kata, betul lah tu, setujulah. Malah saya antara orang yang buat demonstrasi di London pada waktu itu, ada 1 juta orang menentang pencerobohan Amerika di Iraq, Britain di Iraq. So masa tu dia kata, dia justify kan, dia kata boleh, bagus, benda tu elok, tak ada masalah dan sebagainya. Kan, tak ada isu. Amerika buat, UK buat. Tapi dia buat benda tu months before dia buat serangan. Kita tuan-tuan ni nak cerita lah, minta maaf saya kata, tapi saya tak minta maaf lah. KWSP dah keluar semalam, kita punya penerangan pun belum cerita KWSP tu pasal apa. Kan, apa detail dia, apa butiran dia, apa benda yang saya buat live tu, saya agak berdasarkan kepada pemahaman saya,
berdasarkan kepada cerita yang apa orang kata, yang saya baca, saya ambil sumber-sumber, nasib baiklah apa yang saya cerita dan apa yang saya tulis tu 99% tepat dengan apa kehendak KWSP. Nasib baiklah. Cara saya olah tu pun agak orang kata apa, diplomatik lah, agak general lah. Ada orang kata, kau cakap KWSP tak payah bayar. Siapa cakap aku tak nak cakap tak payah bayar? Aku tak pernah cakap tak payah bayar bulan-bulan. Kau pergi baca aku punya posting dekat Facebook. Pergi tengok live Facebook aku, live YouTube aku cerita berkenaan dengan KWSP tu secara general. Aku tak pernah cakap. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya cakap. Tapi saya tak bertanggungjawab dengan macam mana tuan-tuan dan puan-puan faham. Tu kita kena faham benda tu. Saya bertanggungjawab dengan apa yang saya cakap. Tetapi saya tidak bertanggungjawab dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham. Macam mana you faham, itu tanggungjawab you, bukan tanggungjawab saya. Saya cuba terangkan sebaik mungkin. Faham? Itu kaedah dia. Jadi kalau orang lain, ini orang ni cakap macam tu, itu orang itu. Jangan tanya saya. Saya tak tahu. Kena tanya orang itulah. Kan? Kena tanya orang yang bercakap itulah, bukan saya. Pemahaman saya lain. Okey, baik. So saya bawa kepada cerita tadi. Jadi sekarang ini it's not too late. Belum terlewat untuk kita nak betulkan balik. Dan saya kata, ada yang kata, sorry lepas ni kau join Jcom lah? Tak, saya tak join Jcom. Saya bukan, nanti ada pula yang tiba-tiba kata Iswardi akan menyertai Jcom. Tak. Saya tidak menyertai Jcom, tidak ditawarkan pun untuk menyertai Jcom. Tidak ada jawatan apa-apa dalam Jcom. Cuma bila orang datang, menjemput, kita datang, orang tanya, kita jawab. Dan saya boleh cerita benda yang saya boleh cerita. Lain daripada itu, adalah detail-detail saya tak boleh cerita lah. Tetapi poin saya dekat sini adalah, saya kata kami boleh buat gerakan kat bawah. So Prof dan juga yang lain tu kena buat gerakan ke atas. So gerakan ke atas tu macam mana is? Saya cerita. Macam ni. Jadi kami sambut. Janganlah berita tentang polisi kerajaan tu datang daripada kami. Tak boleh. Polisi kerajaan tu kena datang daripada kamu. Kami ni sambut dan kami ulas. Kami bawa. Itu sebenarnya yang kena berlaku, cara yang betul berlaku. Dan dia setuju. Prof ni dia setuju. Dia nampak setuju. So saya kata yang tu adalah tugasan tuan-tuan Prof lah. Macam mana Prof nak laksanakan ataupun Prof nak buat, nak bercakap dengan Fahmi ke, nak bercakap dengan apa orang kata PMO ke, nak selesaikan perkara ini semua, itu saya serahkan. Kami ni bawahan je. Kami ni orang yang implementer kata. Mbak kata ni apa kita ni kalau buat bangunan, Prof ni arkitek lah, duduk office. Kami ni buruh. Saya tukang susun bata, Abah tukang apa orang kata bancuh simen, kan? Abang botak Taufik mungkin tukang orang kata apa, tarik air, kan? Angkat pasir. Itu kerja kami. Tapi macam mana rupa bangunan tu, macam mana rupa bumbung tu, yang tu you all kena decide. Takkanlah kami yang buat bricklayer ni, tak cantik rumah ni, kita kena ubah lah. Belah sana dia punya dia punya dapur, belah sana dia punya pintu. Kami tak boleh decide. Kami tengok peta, kami laksanakan accordingly. Okay? Baik. Apa nak rematch? Rematch lah. Kan? Jadi alright. Itulah yang berkenaan dengan perkara tersebut. So tak ada spekulasi-spekulasi jangan kata lepas ni suara dia ada macam ni macam tu, jangan, tak ada. Saya tak, bukan kata apa, bukan kerana oleh sombonglah kau tak nak masuk Jcom, tak. Tuan-tuan, kadang-kadang kita kena faham di mana kedudukan kita. Kan, saya faham kedudukan saya ni betul ini ngadilah kau tak layak. Bukan masalah layak tak layak, bukan. Saya tahu saya lebih baik digunakan di tempat lain. Dia umpama macam mana pun kita ada spana mata Philip, tapi kalau skru dia tu mata bunga, tetap kita tak boleh pakai. So saya rasa tempat saya di tempat lain. Dan saya rasa yang lain pun setuju dengan saya lah. Geng-geng kita yang dekat dalam TikTok pun setuju. Saya ada position saya di tempat lain. Baik, habis cerita kat situ. Harap ni lah agak nampak. Baik, kita cerita yang seterusnya.